Oke, kita mulakan pelajaran hadis hari ini. Hadis yang ke nombor 19 dan muka surat 94. Oleh kerana dia punya hadisnya panjang, kita baca dia punya terjemah sajalah. Ya, siapa nak baca terjemah dia? Silakan. Okey, sila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai pada hari malam. Ya, baik ya. Jadi ya, hadis yang dibaca tadi ya, iaitu berkaitan cerita. Jadi ya, cerita tanya menanya. Jadi dalam hadis ini juga ia adalah pelajaran buat kita bahawa ya, orang yang menuntut ilmu itu sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Jadi malaikat ini ya suka kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi itu salah satu daripada kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan satu perkara yang selalu orang-orang kita katakan tentang solat musafir dengan mengatakan 3 hari dah. Maknanya musafir itu hanya boleh solat jamak qasar selama 3 hari. Lepas 3 hari dah tak ada lagi jamak qasar. Ya, jadi hal yang semacam ini perlulah kita jelaskan
supaya tidak menyusahkan orang. Agama ni sebenarnya agama Islam ni agama yang mudah, tapi kita saja yang menyusahkan. Ya, kerana apa? Kerana tak ikut dalil, tak ikut keterangan, menyebabkan kita susah. Jadi, ya, contoh, ya, dalam had perjalanan dikatakan 80 km lebih, contoh, sebagai jarak had perjalanan. Ia baru boleh musafir. Ya, dan ya, daripada mana hari itu Mufti Perak, ya, dia kata ya, dalam 50 kilo, ya, 15 kilo, ya, 15 kilo, mana 15 kilometer. Jadi ya, dalam hal yang demikian, ya, nampaknya ya begitu singkat, tapi kalau kita pelajari tentang musafir yang kita pernah lalui dalam buku kitab Bulughul Maram, bahawa Nabi SAW ya, pernah solat jamak qasar hanya 3 batu, ya. 3 batu dia dah buat solat jamak qasar. Ya, punyalah dekat. Kalau kilometer katanya tolak campur 5 kilometer. 3 batu tu tolak campur dalam 5 kilometer. Ya, jadi perbandingan, ya, kalau kita di tengah panas, macam di tengah padang pasir, kita berjalan ya dengan kenderaan unta contohnya, 5 kilometer itu adalah satu yang cukup serik, ya, dengan kepanasan matahari, ya, dengan kenderaan yang begitu perlahan ataupun berjalan kaki, itu satu perjalanan yang menyakitkan. Jadi sudah memang patutlah Nabi pada masa itu, ya, 3 batu dia dah jamak qasar, ya. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, adakah kita nak menetapkan juga 80 km? Ya, tidak. Kita mengambil ya yang paling pendek tadi ialah 3 batu. Tapi 3 batu kita rasakan begitu dekat saja dengan keadaan ya kenderaan sekarang. Jadi kita ambil kesimpulan, ya, kita keluar dari daerah. Ya, senang kita keluar daerah. Jadi bila dah keluar daerah dah lebih daripada 3 batu, dah lebih ya daripada ya 10 km contohnya, ya. Jadi ya, kita pegang yang demikian dan kita boleh jamak qasar. Itu pegangan kita berdasarkan kepada ya hadis Nabi itu lagi pendek, 3 km, 3 batu, ya. Jadi kalau contohnya ya ustazah balik ke Seremban, contoh pergi ke Seremban, contoh, jadi ustazah dah boleh ni buat jamak qasar. Atau berhenti kat Nilai, dah boleh jamak qasar, ya. Ataupun keluar daerah, contohnya Ulu Kelang, ya, Ulu Kelang, daerah Ulu Kelang, ya, yang jauh sikit ke mana? Contohnya ke KL. Ke KL dah kira luar kawasan, ya, luar daerah. Jadi dah boleh jamak qasar, ya. Dan berapa lama jamak qasar kita boleh buat? Ya, selama kita tidak niat mustautin. Ya, mustautin ni apa? Kita duduk tetap. Selagi kita tak niat duduk tetap kat situ, itu dikatakan kita musafir. Contoh hadis yang kita dah baca dalam kitab Bulughul Maram, Nabi 19 hari di Mekah, dia buat jamak qasar terus. Nabi kan duduk di Madinah. Ya, jadi dia pergi ke Mekah dah jadi musafir. Maka ya dia ya melakukan solat jamak qasar itu selama kerja dia Nabi tak selesai. Lebih kurang dalam 19 hari. Nabi tetap jamak qasar. Jadi kita ni jangan kata 3 hari, ya. 3 hari itu maksudnya ialah huf. Kita pakai huf, pakai kasut ataupun kita pakai stokin. Ya, kita tak payah buka stokin itu ataupun kasut. Ya, kalau kita memakai kasut, kita tak payah buka kasut tu selama 3 hari, boleh solat gunakan kasut tu. Ataupun stokin boleh pakai sampai 3 hari.
Macam mana wuduk? Wuduk sapu atas token. Ya. Kalau kita berada di negeri sejuk, ya, kita tak boleh tinggalkan stokin. Ya. Jadi ya kita bila wuduk, ya kita sapu ya atas stokin tu. Bukan basahkan tapi sapu ya atas token. Kalau kasut, atas kasut. Kalau askar-askar, kasut susah nak buka. Jadi dia solat dia ya dengan kasut tu juga. Jadi macam mana sapu? Ya, ambil wuduk macam biasa, hanya salam kepada huf tu mana kasut. Ya, kasut tu kita sapu atas kasut tu. Ya, bukan sebelah bawahnya, atasnya. Sebenarnya yang 3 hari ini ialah menyapu huf atau menyapu kasut tu, bukan 3 hari musafir. Kadang kita pelik. Orang pergi ya sebulan, pergi luar negara sebulan. Ya, dia boleh solat jemaah qasar 3 hari je. Ya, manalah belajar, kesian orang tu. Susah payah dia nak melakukan solat 5 waktu. Ya. Jadi kalau dia boleh jamak qasar kan senang. Ya. Itu dikatakan jamak qasar ni, selagi kita pergi tempat tu kita tidak niat duduk tetap. Ya. Sebab itu pelajar-pelajar, ya, pelajar-pelajar dia lebih masa dia lebih panjang kalau pelajar lagi untung. Sebab pelajar ni dia dikira fisabilillah. Dia belajar tu kira termasuk dalam fisabilillah. Jadi kalau dia ambil contoh, kalau doktor sampai 7 tahun dia ambil ya kos, ya, belajar kat luar negara sampai 7 tahun, biasa doktor 7 tahun ya. Jadi bayangkan 7 tahun ya, dia kat sana dia boleh buat jamak qasar selama 7 tahun selagi dia tidak niat nak duduk tetap situ. Ya. Dan syaratnya lagi dia tidak melakukan maksiat besar. Ya. Jadi tak batal lagi dia punya musafir ini. Dia boleh jamak qasar. Kan untung bagi pelajar. Ya. Kadang mereka nak masuk kuliah tu, orang yang ya, mereka yang dah ya dah mengalami, ya, mereka kadang nak masuk kuliah masa itulah waktu solat. Ya. Jadi mereka buat jamak dulu. Ya, kadang baru mereka pergi kuliah. Kadang terpaksa dia jamak takhir. Waktu-waktu tu waktu solat, waktu kuliah. Kemudian dijamakkan jamak takhir, jamak kemudian balik dia pun jamak. Kan mudah. Ya. Jadi ini kadang menyusahkan orang. Jadi sebenarnya yang 3 hari orang tak faham. Yang 3 hari kasut. Ya, pakai kasut atau pakai stokin, itu yang 3 hari. Musafir ni lama, panjang masanya kalau seandainya kita tak ada duduk tetap. Ya. Contoh kalau ya, sekarang duduk di Ulu Kelang. Dulu tinggal di tinggal dulu di Perak contoh ya. Jadi sekarang yang mustatin kat mana? Mustatin kat Ulu Kelang. Ya. Jadi bila balik ke Perak, balik kampung contohnya, balik ke Perak, kat sana berapa hari kat sana? Contohnya 2 minggu. 2 minggu boleh jamak qasar. Ya. Sampailah balik, ya, boleh jamak qasar. Ya. Dah sampai kawasan rumah dah tak boleh jamak qasar lah, kawasan sendiri dah tak boleh jamak qasar. Ya. Itulah sebenarnya ya yang nak diceritakan. Ya. Kadang ya, kesian orang tak faham tentang jamak qasar ni sampai tak sembahyang, tak solat lah, ya, sampai tak solat. Ya. Dan solat itu sampai tertangguh-tangguh sampai ya sehari 2 tak solat. Ya. Sebab apa? Ya, susah sangat nak faham jamak qasar ni. Ya. Itu jamak qasar, faham ya? Jamak tu himpun, qasar tu ringkas. Ya. Satu lagi jamak sahajib ataupun jamak tamam namanya. Jamak tamam ni di tempat sendiri. Contohnya misal kata ya, kita macam Nabi ya. Nabi nak keluar musafir. Waktu tu dah waktu zuhur. Nabi solat di rumah waktu zuhur dengan waktu asar sekali. 4-4. Itu namanya tamam. Sebab di tempat sendiri kita tak boleh ringkas.
Mesti sempurna. Jadi Nabi buat zuhur 4 rakaat, kemudian Nabi buat asar 4 rakaat. Lepas tu Nabi pun jalanlah musafir. Bila musafir Nabi tak ada kisah lagi tentang solat asar sebab dia dah buat. Kita pun macam tu juga. Kalau kita contoh nak pergi airport lah, daripada Ulu Kelang nak pergi airport. Dah masuk waktu. Contohnya waktu maghrib. Dah masuk. Okey, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Kemudian sampai dekat airport dah taklah risau nak solat isyak lagi. Taklah tercari-cari tempat solat. Penerbangan pula contohnya pukul 12. Kan dah selesai. Kita dah solat isyak. Itu namanya jamak tamam di tempat sendiri. Kalau dalam perjalanan balik contoh, perjalanan balik pula dan maghrib ni jam dekat jalan. Sampai rumah isyak. Jadi waktu maghrib tadi kita boleh niatkan jamak. Niat saja. Sampai kat rumah dah masuk isyak. Maka kita pun solatlah maghrib 3 rakaat dan solat isyak 4 rakaat. Kena ingat jamak ni kita yang dulu-dulukan Contohnya kita dah masuk waktu isyak, kita belum solat maghrib. Jadi kita solat maghrib di waktu isyak tu solat maghrib dulu. Kemudian baru solat isyak. Ibda'u ma bada Allah. Mulai apa yang Allah mulakan. Jangan terbalik. Kalau kita isyak dulu baru maghrib, terbalik jadinya. Tak ikut tertib. Kadang orang macam tu. Kalau kita mesti utamakan waktu tu dulu. Jadi dah masuk waktu isyak kan. Jadi utamakanlah waktu isyak dulu, baru buat maghrib. Salah tu dah songsang. Terbalik. Ataupun lain-lain perkara, tapi bukan hari-hari lah, sesekali. Contohnya jadi kenduri kahwin, contohlah kenduri kahwin. Kenduri kahwin kita jadi tuan rumah. Waktu zuhurnya orang ramai. Jadi masa itu kita hilang, susah pula orang mencari-cari kita. Semua nak jumpa dengan kita, mereka pun nak cepat. Jadi kita kalau buat solat zuhur ni tentulah dia menunggu lama. Jadi masa itu kita niatkan waktu asar. Jadi niat solat tu waktu asar. Nanti bila waktu asar dah selesai lah sikit. Nanti dah waktu asar kita solatlah zuhur di waktu asar 4 rakaat. Kemudian solat asar 4 rakaat lagi. Jadi 8 4. Jadi solat zuhur dulu di waktu asar. Kemudian baru solat asar. Macam tu. Itu jamak tamam, tapi bukan hari-hari. Sesekali. Boleh dilakukan macam tu kalau ada hal. Kadang kenduri kahwin ni dekat majlis tu pukul 8. Contoh pukul 8. Kita nak bergegas daripada rumah pukul berapa? Kan? Jadi sebelum maghrib kat sana pun dah sesak. Nak sembahyang kat mana? Jadi di situ kita boleh niat jamak. Niat jamak tu maknanya kita niatkan buat waktu isyak. Nanti dah habis majlis tu kita balik, kita buat solat maghrib 3, buat isyak 4. Selesai tak? Selesai. Kadang orang tak faham yang menyebabkan langsung tak buat. Sebab kita punya pegang Nabi tak buat qada yang fardu. Yang fardu ni Nabi tak pernah buat qada. Jadi kita jangan buat qada lah. Solat ni. Baik, kemudian kita sambung lagi. Kata asing Okey, boleh bertanya. Kan tadi itu kalau buat jamak kok tak, itu kalau buat jamak qasar.
Dengar. Suara Ustaz dengar tak? Suara Ustaz dengar tak? Ha, dengar tak? Ha. Jadi, dengar. Okey. Jadi tadi dah bagi tahu kalau kita dah nak kalau kalau kita dah hmm, tak. Kalau kita nak musafir dah masuk dengar tak? Tak dengar dia. Hmm. 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 Dia punya line kot kurang elok. Sebab itu dia tak dengar. Tak apa nanti dengar rakaman dia lah yang tadi dah diulang ni. Jadi maknanya soalan tu saya faham ya. Ada setengah orang, kayak kita tak boleh buat musafir ni, dia tak boleh buat musafir kalau dia tak keluar. Kita kena pergi surau dan sebagainya, bukan. Kalau kita nak kalau kita nak samalah dengan Ustaz. Ustaz pun dah telefon dah sebenarnya. Hajar Faridah telefon. Ingatkan 2:30. Hmm? Jadi jadi kalau kita nak musafir ni kata orang kita kena keluar dulu baru solat ya. Kalau kita keluar surau kita masih kat kawasan kita ya masih kawasan kita tetap solatnya solat tamam bukan qasar. Faham tak? Kita masih kok tamam. Lebih baik buat di rumah. Ya, buat di rumah macam Nabi buat di rumah zuhur, kemudian dia buat asar sekali, zuhur dengan asar buat di rumah 4-4. Lepas tu baru dia keluar musafir. Ya, Nabi tak singgah masjid, tak ada. Ya, tak singgah surau, ya. Nah, dia buat di rumah. Macam tu, ya. Jadi bukan maknanya bila kita nak musafir kena buat jamak ni mesti di surau, keluar daripada rumah kita. Rumah kita surau pun sebelah rumah kita juga. Ya. Jadi kita buat di rumah. Buat di rumah bukan qasar ya, kena ingat ni. Kadang qasar dengan jamak ni, jamak tamam tak sama ya. Jamak tamam ni maknanya sempurna. Buat 4-4 di tempat sendiri. Jamak qasar ni kalau kita keluar daripada daerah kita. Kita keluar daerah, ya. Kita boleh buat jamak dan qasar. Macam tu. Qasar tu ringkas. Kalau 4 jadi 2. 2 macam tu. Zuhur dan asar. Ya. Ya, jadi ya kedudukan dia kalau kita macam Nabi SAW, itu tadi saya kata, Nabi SAW bila dia nak keluar musafir, ada masuk waktu zuhur, dia solat zuhur 4, solat asar 4 di rumah. Lepas tu baru dia keluar musafir. Ya. Bila keluar musafir dalam perjalanan, dia tak ada fikir nak solat asar lagi. Sebab solat asar dah buat. Ya. Macam tu. Ya. Tapi kalau kita dah keluar daripada daerah kita, itu ya masuk contohnya maghrib. Maghrib dah di luar daerah kita, kita buatlah jamak maghrib dengan isyak. Qasar. 3-2. Macam tu. Ya. Ataupun maghrib dalam perjalanan. Tak sempat nak solat, niatkan jamak ke isyak. Nanti sampai satu tempat, kita boleh solat isyak, kita buat maghrib 3, isyak 2. Itu dah takhir lah. Kemudian. Ya. Okey ya. Tak tahu dengar ke tidak. Sarifah. Ya. Baik. Ada nak tanya lagi? Boleh tanya dulu. Baik, kata asing ya. Kata asing. Buka muka surat 97, kata asing. Ma ja'abika, ya, untuk apa kamu kemari?
dalam hadis tu, untuk apa kamu kemari? Maksudnya apa yang mendorongmu, ya, Zir bin Kubaish datang menemuiku. Ya, itu maknanya maja abi, ya, dengan makna, ya, untuk apa kamu kemari, ya. Kemudian ibtigha al-ilmi, untuk menuntut ilmu, ya. Ibtigha ni boleh dikatakan kerana pun boleh, kerana menuntut, ya, kerana menuntut ilmu, ya. Kemudian tad'u ajnihataha, para malaikat meletakkan sayap mereka, setiap malaikat itu menahan supaya sayapnya untuk tidak terbang. Mereka pun tetap diam dan tenang sebagai penghormatan bagi penuntut ilmu dan kerana mereka menyukai apa yang dilakukan, ya. Jadi majlis kita ni majlis menuntut ilmu, ya. Kita nampak tak malaikat membentangkan sayapnya? Ya, kita tak nampak, ya, sebab malaikat ni gaib, ya. Berkemungkinan itulah apa yang dikatakan dalam hadis ini, ya, malaikat membentangkan sayapnya, ya. Malaikat ni tak macam manusia. Malaikat ni ada sayap, ya. Ada yang sayapnya 2, 3, 4 diterangkan dalam Al-Quran, ya. Kiri 2, kanan 2. Ada yang kiri 3, kanan 3. Begitu juga kalau 4 kanan, 4 kiri. Itu diterangkan dalam Quran, ya. Sayap malaikat, ya. Kemudian, ya, diterangkan lagi hakka fi sadri. Ada keraguan dalam hatiku, iaitu menggelojak, dan muncul keraguan di dalam diriku mengenai sesuatu hal. Ya. Dia nak bertanyalah. Al-gha'id, buang air besar. Artinya, asalnya adalah tempat yang rendah di permukaan tanah. Namun, kata ini juga digunakan untuk sesuatu yang keluar daripada dubur manusia. Jadi, ya, gha'id ni boleh dimaksudkan dengan perkataan tandas. Ya, tandas ni artinya untuk buang air kecil atau buang air besar. Jadi, kita memakai khuf, ya, kalau sekadar buang air kecil dan air besar, ya, hendaklah dijaga percikan dia, ya, dan, ya, kita boleh solat bawa, ya, kita punya khuf, kasut ataupun stokin. Hanya diterangkan kecuali janabah, kata Nabi. Kalau janabah iaitu junub, itu tak boleh, kena tanggalkan kasut kita, ya. Maknanya, ya, kecuali janabah, kata Nabi. Safaron, ya, sambung muka surat 98. Safaron, ketika dalam perjalanan. Kata ini adalah jamak dari kata safir. Ya, kalau satu safir, jamaknya safaron, yang berarti musafir atau yang sedang bepergian. Khifafuna, khuf kami. Ya, kata khifaf ini adalah jamak dari kata khuf. Ya, khuf, iaitu sesuatu yang dipakai manusia sebagai alas kaki seperti sandal. Ya, yang, ya, kita kata kasut lah, ya. Kasut tu kita boleh bawa solat, ya. Tengok keadaan lah macam mana. Ya, kalau kita punya solat di tengah padang pasir, di halaman padang pasir, ya, dengan kasut-kasut tu tak apa. Tapi kalau kita di masjid, dalam masjid sekarang bersih dengan kapet, jadi yang kita boleh pakai tu kestokin kita. Kasut tinggal, stokin kita boleh solat dengan bawa stokin sekali, ya. Al-janabah, mana janabah? Menurut bahasa janabah berarti jauh, junub, ini mana jauh. Itu asal makna, ya, makna bahasa Arab, ya. Sedangkan menurut istilah syariat, janabah berarti sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi, baik kerana hubungan badan, keluar mani, maupun mimpi basah. Disebut demikian kerana dalam kondisi junub itu seseorang menjadi jauh dari ibadah dan biasa dikerjakan. Faham, ya? Mana janabah ni ialah asal mana, ya? Asal mana jauh. Artinya kalau orang janabah ni dia kena menjauhi ibadat. Itu asal usulnya. Kena menjauhi ibadat. Kalau dia dah mandi baru dia boleh beribadat. Itu asal makna janabah. Ini junub.
ya. Lakin min ghaid, ya. Tetapi tidak hanya kerana buang air besar. Maksudnya Rasulullah SAW menyuruh kami para sahabat jika sedang dalam perjalanan melepaskan khuf ketika mandi junub selama masa yang ditentukan, iaitu 3 hari 3 malam sahaja. Jadi kalau kita pakai khuf ni, ya 3 hari 3 malam kita dah kena buka, ya. Kata pakai stokin lah contohnya. Pakai stokin kita kena dah 3 hari 3 malam kita kena buka. Ya. Dah bau semacam lah tu, ya. Dan kalau nak ganti baru, ya. Kalau nak ganti baru 3 hari juga. Akan tapi kami tidak perlu melepaskannya ketika buang air besar atau buang air kecil atau tidur, ya. Maknanya kasut tu sentiasa digunakan, dipakai saja ketika musafir. Al-hawa maknanya kecintaan. A'rabiyu seorang badui, Arab badui, ya. Nahwan min sautihi dengan suara yang sekeras suaranya. Maknanya silakan, ya. Waihak celaka kamu. Termasuk kata kecaman, yakni kerana dorongan kasih sayang, kasihan dan prihatin terhadap pelaku keburukan yang sepatutnya tidak patut dilakukan. Orang Melaka, hawau engkau, kan? Nah, dimaki dulu. Nak jumpa dimaki dulu. Itu cara orang Melaka, ya. Tapi bukan dia marah, tanda sayang, ya. Dia macam tu punya tabiatnya, macam orang Melaka lah, ya. Dimaki dulu. Ya, u'dud min sautik, ya. Rendahkanlah suaramu, ya. Lama yalhaq bihim, dia belum pernah beramal, ya, sesempurna amalan mereka, yakni belum berbuat seperti amalan kaum itu dari segi kesempurnaan, ya. Itu makna, ya, dikatakan, ya, mana-mana mufradat, ya, satu-satu kata-kata asing. Baik, kandungan hadis, ya. Anjuran untuk menuntut ilmu, ya. Sebenarnya bukan hadis, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu daripada mahdi, buayan, ilal lahdi sehingga liang lahat. Maknanya menuntut ilmu ni, ya, tak, ya, berhenti. Bukan ada pencen, ya, menuntut ilmu. Jangan cakap kita, oh saya dah pencen, dah tak adalah nak belajar-belajar, malas nak belajar, ya. Dah puas belajar. Ya, tak ada istilah macam tu, ya, dalam menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu ni sebenarnya banyak perkara, banyak kita tak tahu, ya. Itu dikatakan, ya, jangan putus asa dalam menuntut ilmu, ya. Dan menuntut ilmu juga kena berhati-hati juga. Ada ilmu songsang, ya, ilmu yang menyesatkan. Mana ilmu yang tak ada sumber daripada Quran hadis ni, ya, boleh membawa kepada jalan yang, ya, menyesatkan. Sebab itu, ya, jangan suka menuntut ilmu. Tapi, ya, ilmu yang dituntut tidak ada sandaran langsung daripada Quran ataupun hadis Rasul. Ini ia akan jauh menyimpang, ya. Kandungan hadis sambungannya, perintah kepada mukallaf. Mukallaf ni orang yang dipertanggungjawabkan dosa pahala untuk bertanya kepada orang yang berilmu terkait masalah agama yang belum dipahaminya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli zikir jika kamu tak tahu. Zikir ni ahli ilmu, ya. Jangan kita ahli zikir itu orang wirid. Orang ahli wirid bukan. Ahli zikir ni ialah orang yang berpengetahuan jika kamu tak tahu. Jadi ayat ini adalah ayat yang umum, yang mana kita kalau tak tahu hal itu, kita tanya orang yang tahu. Tapi nak tanya juga kepada ahlinya, ya. Macam dalam Quran, ya, suruh masuk pada pintunya, ya. Apa maksudnya?
Ya, kalau kita masuk pada pintunya, ya, artinya betul lah. Ya, kalau misal kata hal perubatan, tanya doktor. Hal sakit, tanya doktor. Itu mana betul lah pintu dia. Ya, kalau ya berkaitan dengan kerosakan kenderaan, tanya pomen. Itu betul pintu dia. Ya, kalau ya hal tajwid, tanya yang dia memang ahli tajwid. Memanglah betul. Ya. Jadi itu namanya ahli zikri kalau nak tahu. Jika kamu tak tahu, ya, tanyalah kepada ahli zikri, ahli yang mahir dalam ilmu itu. Baik. Penuntut ilmu harus menanyakan kepada orang yang berilmu dalil dari jawapan pertanyaan bagi berupa nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting, ya, sebab kalau belajar tak ada dasar dia, tak ada dalilnya daripada Quran ataupun Sunnah, ini bahaya. Ya. Istidlal isi, ya, argumentasi dari suatu nas, maupun istihad pendapat pribadinya. Orang yang berilmu pun tidak boleh merasa keberatan terhadap pertanyaan tersebut, sebab penyertaan dalil dalam fatwa merupakan tanda kejujuran dan keikhlasan. Selain itu, hal ini sesuai dengan firman Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah olehmu akan keterangan kamu jika adalah kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau ya amalan itu benar, tunjukkanlah keterangan dia, dalil dia. Itu maknanya. Ya. Jangan ya sekadar kita mengikut, ya, tapi tidak ada dalil atau keterangan. Ya, bahaya. Ya. Diperbuat mengusap khuf. Ya, diperbolehkan mengusap khuf. Masa berlakunya adalah 3 hari 3 malam bagi musafir, sedangkan sehari semalam bagi orang yang bermukim, iaitu tidak dalam perjalanan. Kalau kita kat rumah, ya, kita pakai stokin, ya, hanya boleh 1 hari saja, tak payah buka. Boleh solat, ya, boleh wuduk, sapu stokin, ya, hanya 1 hari saja boleh. Tapi kalau musafir, itu 3 hari. Hukum-hukum perihal mengusap khuf ini sangat jelas tercantum dalam kitab-kitab fiqh. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah mengkhususkan perbahasan tersebut dalam risalah tersendiri. Risalahnya itu dikomentari oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Sedangkan hadis-hadisnya diambil atau ditahqiq dan ditarjihkan, ya, oleh Nasaruddin Albani rahimahullah. Mengusap dua khuf sudah mewakili pembasuhan kedua kaki dalam waktu yang disebabkan buang air besar, buang air kecil dan tidur. Adapun ketika mandi dari hadas besar yang disebabkan janabah atau haid atau nifas, seseorang diharuskan melepaskan khufnya dan membasuh kedua kaki secara langsung. Hanya kalau janabah saja atau mandi hadas besar kita katakan, ya, kita tak boleh bawa khuf kita. Ya, kita kena cuci kaki kita. Ya, tapi kalau sekadar buang air kecil, buang air besar dan tidur, ya, amalnya kita boleh lagi, tak payah buka khuf kita bila solat, ya, wuduk, sampai kaki sapu saja khuf itu, atas khuf tu, atas kasut tu, ya. Yang atas, ya, bukan yang bawah. Lagi menganjurkan menjaga adab ketika bersama para ulama, orang yang berilmu, dan merendahkan suara ketika berada di majlis mereka. Disunatkan mengajari orang yang jahil atau bodoh terhadap adab Islami, sekaligus mengajar bagaimana bertingkah laku yang baik. Jadi kadang, ya, macam zaman Nabi ni, orang-orang Arab gunung atau Arab dusun, ya, dia tidak ada adab, ya. Jadi, ya, jadi nak mengajar tu, ya, dengan cara yang, ya, betul atau yang baik, ya, sehingga dia tidak merajuk. Ya, contohnya macam satu contoh dalam hadis Nabi diterangkan tentang
Dia seorang Arab Badui, dia kencing di penjuru masjid. Masjid masa tu ialah tak ada simen ya. Masjid masa tu hanya kepungan saja dan lantainya pasir. Jadi ya orang Arab Badui macam biasalah buat di tempat dia, di tempat dia kencing mana-mana. Jadi dia pun kencinglah di penjuru masjid. Bila nampak oleh kalangan jamaah meraung. Ya. Kata Nabi, jangan nanti dia suruh biar dia terus kencing kat situ. Ya, kalau dikejar lari lah menabur-nabur lagi. Ya. Jadi kata Nabi biarkan dulu. Ya. Lepas tu dah habis maka dijirus. Ya. Jadi ya macam itulah adab nak mengajar orang yang tidak ada adab. Ya. Berteman dengan orang-orang yang baik, mencintai mereka sebab seorang akan bersama orang-orang yang dicintai kelak pada hari kiamat. Seseorang juga bergantung pada agama teman akrabnya. Oleh kerana itu, perhatikanlah pribadi teman anda. Hal ini penting kerana cinta mampu menarik seorang ke jalan yang dicintai dan menyirit diri untuk selalu menurut. Maka ada ungkapan Arab yang popular, as-sahibu sahib. Teman itu ibarat penarik. Ya, kawan ni memang boleh tarik. Ya, kalau kawan tu memang ajarannya sesat, dia akan menarik kawan lagi untuk supaya buat cara macam dia. Kalau kawan itu betul jalannya, maka dia pun menarik juga kawan lain. Itu dikatakan as-sahibus sahib. Ya, teman ibarat penarik. Keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menerima taubat hamba-Nya. Perintah untuk segera bertaubat, berintrospeksi dan kembali kepada Allah sebelum tiba hari ketika penyesalan tidak bererti lagi. Maknanya kalau dah sampai ajal baru nak bertaubat tak ada erti. Ataupun azab yang datang baru dia nak beriman. Ataupun dia nak melakukan. Contohnya, dah tahu matahari terbit daripada barat. Masa tu baru dia nak beribadat. Tak ada artinya lagi. Ya, kecuali orang yang memang dah beriman dan beribadat, teruskan beribadat. Jangan pula besok siapa panjang umur sampai jumpa matahari terbit daripada barat. Oh, dah habis dah. Mana dah off buku amal. Mana kita tak payah solat lagi, tak payah puasa lagi. Tak. Yang dah beriman asalnya dan dah beribadat teruskan. Ya. Kecuali orang yang nak baru mula dah tutup buku. Kena faham tu. Ya. Matahari terbit daripada barat, masa tu nak beriman, nak beramal tak diterima lagi dah. Ya. Dan bertaubat pun tak diterima. Ya. Jadi sampai situ dulu untuk hari ini. Sebagai permulaan akan datang kita masuk hadis yang ke-20. Ya, insya-Allah. Ya, kalau ada pertanyaan boleh tanya. Sebelum tu kita tutup dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.